salah satu daripada yang patut kita pahami dan sebenarnya kita dah paham, alhamdulillah, mudah-mudahan, yaitu bila seseorang mengucap dua kalimah syahadah, maka dia sepatutnya bertambah kuat keyakinan kepada Islam, bertambah berasa Arab kata fakhur, maknanya megah lah kalau bahasa Melayu, bangga. Megah tu mungkin lain sikit, bangga dengan sebab jadi Islam, kerana dengan pengucapan dua kalimah syahadah itu mengulangi, mengukuhkan, memperteguh keimanan. Jadi ini yang tajuk untuk hari ini, khas kita ambil inilah. Lepas itu mungkin kalau tuan-tuan setuju kita sambung yang dulu kabeh, kita habiskan dulu, nanti baru kita ambil tajuk semula. Jadi tajuk hari ini ialah dua kalimah syahadah mengukuhkan kebanggaan, yang bangga macam ni, kebanggaan iman kepada Allah SWT. Kerana apa? Kerana kita bila kita hari ini umat Islam, ya, mula-mula mengucap kalimah syahadah itu belum tentulah beriman. Allah pun kata orang yang mula masuk Islam itu belum beriman, tapi baru ada asas iman dia, ada tapak iman dia. Ialah kalau dia tak, sebab Islam tidak memaksa orang masuk Islam. Kerana itu Nabi Muhammad SAW berdakwah selama 13 tahun di Makkah kepada kaum suku keluarga di atasnya dan bangsa kaum dia. Sedikit benar yang mula agama Islam. Yang mula agama Islam pula jenuhlah diseksa, ditindas, ditindas oleh pihak yang berkuasa ketika itu, yakni kaum musyrikin di Makkah. Jumlah kira-kira dalam masa 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah, saya pernah sebut tak sila? Ada kan? Siapa ingat? Berapa ramai? Ada yang mesti kita cerita bab hijrah sama kita. Ya. Itu benar sikit sangat. Bismillah. Dalam yang pergi berhijrah ke negeri Habsyah pun, mula-mula itu betul 60 orang, lepas itu dah lebih. Jumlah ketika Nabi berhijrah ke Makkah kira-kira hampir 1000 orang yang mula agama Islam dalam masa 13 tahun, berbanding dengan penduduk di negeri Yathrib yang Nabi berhijrah ke sana, yang menjadi negara Islam yang pertama yang dinamai Al-Madinah Al-Munawwarah. Jumlah mereka yang mula agama Islam juga hampir sama, iaitu hampir juga 1000 orang. Padahal Islam bermula di negeri Yathrib hanya kira-kira 2 tahun lebih sedikit sebelum Nabi hijrah, apabila rombongan ketua-ketua kaum daripada Bani Aus dan Khazraj datang jumpa Nabi memeluk agama Islam. Ringkasnya, oleh kerana yang memeluk Islam itu ketua-ketua, maka orang bawah senang ikut. Nabi hantar pendakwah sahabat bersama dengan yang masuk Islam tadi. Jadi akhirnya pada masa Nabi hijrah itu ada kira-kira 2000 orang. Muhajirin kurang 1000, Ansar kurang 1000. Dan penduduk di negeri Arab ketika itu beratus ribu. Jadi mana sikit sangatlah orang Islamnya. Tetapi sebaik sahaja Makkah pada tahun ke-8 Hijriah dimenangi oleh Islam, yakni dibuka atau dibuka dimenangi Fatah Makkah dengan aman pula, tanpa pertempuran, kerana penyerahan diri pihak Quraisy yang dah kehilangan ramai tokoh-tokoh pimpinan mereka. Maka pada tahun berikutnya berduyun-duyunlah orang Arab dari seluruh semenanjung tanah Arab menghantar wakil mereka ke Madinah, mengatakan bahawa suku mereka, puak mereka, kaum mereka telah memeluk Islam. Tak ada asal, tapi kerana mereka tahu Islam itu memang dah benar dan betul. Mereka dah dengar dah tentang Islam, agama yang baik, kerana mereka berulang alik pergi ke Makkah. Masa Nabi ada di Makkah, cuma tak berani nak masuk Islam. Kalau masuk Islam, maka kaum itu kena blacklist, disenarai hitam oleh kerajaan musyrikin Makkah, kerajaan Arab musyrikin Makkah ketika itu yang berkuasa. Sebab mereka pegang kontrol semua ekonomi seluruh semenanjung tanah Arab. Mereka semua kawal, maknanya nak berniaga kena ke Mekah dulu.
Sebab negeri Makkah membawa masuk barang dari luar, dari utara dan dari selatan dan tanah Arab, semuanya dilakukan oleh kaum Quraisy yang menguasai perdagangan pada ketika itu. Mana memang hebat Quraisy ni. Dan parti Quraisy pun kira hebat. Memerintah Makkah bukan 55 tahun. Tak ada kongsi-kongsi pun, dia saja beratus tahun. Tapi bila jatuh Makkah, penduduk semenanjung Arab mangsa wakil jumpa Nabi masuk Islam. Dalam celah itu ada yang mengatakan bahawa masuk Islam, dia kata kami dah beriman. Ada puak Arab daripada padang pasir datang menjumpai Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, kami ini dah beriman. Puak kami suruh kami dah beriman, kira. Maka Allah turunkan ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Berkatalah puak-puak Arab Badui itu yang datang menemui Nabi, kami sudah pun beriman. Maka Allah kata, hai Muhammad, katakan kepada mereka itu, belum, qul lam tu'minu, mu belum beriman. Walakin qulu aslamna, dan beritahu mereka, mengatakan mereka itu semua kata kami ini dah Islam. Kami dah masuk Islam, belum lagi iman. Kerana iman belum masuk ke dalam hati kamu sekalian. Jadi apa yang saya tekankan di sini, mengucap syahadat ini, bila siapa bersyahadat, mana dia dah masuk Islam. Asas iman itu akhirat. Tapi nama imani Islam ni, kerana mengimani, bila dah beriman, itu beriman dengan Allah, mengimani Rasulnya, mengimani seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasul itu, dan seluruh ajaran yang Rasul itu, nama Islam. Jadi nak mengimani Islam ni, bukan boleh ambil suku, buang suku, ambil sahabat, buang sahabat. Dia kan ambil semua. Maka kena mengaji. Jadi sahabat-sahabat diutus oleh Nabi kepada mereka yang bawa masuk Islam itu, saya faham Islam. Jadi kita kemudian pertama-tama bila dah masuk Islam, menunaikan salat fardu 5 waktu. Di dalam salat kita mengulangi ucapan syahadat. Itulah, maka tiap kali bersyahadat, maka sepatutnya ia adalah mengukuhkan keimanan kita, menjadikan bangga dengan keimanan itu. Sebab itu Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 139, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang ini pernah diuraikan dalam tafsir Izhilal Quran oleh Syahid Said Qutb. Ketika menjelaskan ayat ini, dia kata, inilah dia kebanggaan iman. Kerana Allah kata, jangan kamu merasa lemah dan merasa sedih atau bimbang. Al-hazan itu bimbang, dia sedih dia. Sebab kamu adalah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya kalau sekiranya kamu benar-benar beriman. Dia tak kata kalau kamu Islam, kamu benar-benar beriman. Tapi mesti nak beriman, kena Islam dulu. Pertama daripada keterangan ayat ini, Allah menegaskan, memerintahkan bahawa keadaan seperti ini, mana yang kamu jangan takut, jangan bimbang, kamu tinggi derajat kamu. Asalnya ayat ini dihubungkan dalam menghadapi musuh dalam peperangan. Jangan takut tengok musuh ramai macam-macam. Itu asalnya. Jangan takut tengok senjata yang dibawa, persiapan, perlengkapan, logistik dan ketenteraan musuh begitu besar. Memang pun perang Badar, Nabi baru 2 tahun memerintah. Dah sampai 2 tahun pun dia masuk 2 tahun memerintah. Jadi Nabi datang masuk ke Madinah Rabiul Awal. Sampai Rabiul Awal yang satu lagi setahun. Sedangkan Badar berlaku bulan Ramadan tahun kedua. Maknanya setahun setengah. Setahun setengah Nabi menubuhkan kerajaan. Jumlah orang Islam tadi ketika itu membawa ada 2,000 lebih sikit.
Yang boleh pergi pekan hanya 400-500 orang. Dan dalam orang Badar itu hanya 313 orang. Menurut riwayat masyhur ada 317. Kira lah ada di bawah ayat 2. Padahalnya kaum Quraisy beribu dengan kekuatan tentera berkuda. Ya, Quraisy kerajaan hebat, besar, merintah lama kan. Macam-macam senjata ada. Ya, senjata orang Arab pada masa itu, senjata perang juga ada pasti ya. Tapi yang penting kuda. Sedangkan tentera Islam tak banyak senjata pun, tak tahu kerajaan dahulu setahun setengah didirikan. Tetapi mereka tidak merasa takut berhadapan dengan jumlah musuh yang banyak. Akhirnya Allah beri kemenangan. Terbunuh 70 orang pahlawan-pahlawan Quraisy termasuk Abu Jahal. Yang paling kuat adalah Nabi SAW. Kita ambil perang Ahzab. Ini berlaku kira dah 5 tahun tegak kerajaan di Madinah. 5 tahun itu okey lah kan. Rancangan 5 tahun pertama Rasulullah SAW membangun negara. Tapi perang Ahzab ini jumlah orang yang datang sampai 10.000 orang. Dan bukan hanya satu kaum, bukan hanya orang Quraisy. Ada 5-6 suku Arab yang lain. Dan lebih daripada itu disertai bahkan didukung sama peperangan ini oleh orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Oh, ini hebat sungguh kan? Tetapi orang yang beriman, yang bersyahadah tadi, bila Allah kata wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, bila mereka tengok angkatan tentera Ahzab yang datang sedemikian ramai, maka mereka, bukan saya tak bergejak dari mempertahankan Madinah menghadapi musuh yang ramai itu, tapi tentulah dengan persiapan sedaya upaya yang dibuat boleh dibuat. So Allah kata wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Jadi maknanya siap sedialah kamu kata Allah dengan segala kekuatan yang terupaya untuk kamu